Okay, so here's the force table for the experiment. And what I have set up here is our three vectors. And you can see right here, at 0 degrees, we have angle markings on the outer edge of the circle. At 0 degrees, we have a piece of string that's tied to this little black ring right here. Okay, basic ni adalah dekat sini digunakan 3 vektor 1, 2, 3. Kalau sebelum ni yang kamu belajar, kita pakai 2 je lah. Lepas tu resultant force kita akan cari dekat bahagian sini. Okay, so kita pakai 2 force, lepas tu kita akan cari satu resultant force. Okay, tapi untuk eksperimen ni digunakan 3 vektor untuk mencari satu resultant force. So ada 4 string lah. Okay, so setiap string ni cikgu terangkan, setiap string ni dia akan tetapkan angle dia. Kalau kamu tengok dekat bahagian board ni, dia memang dah ditetapkan angle. Okay, dah ada certain angle. So setiap string ni dia akan diikat dengan metal ring. Ni metal ring Okay, ni metal ring. Lepas tu dekat bahagian tengah ni dia ada metal. Okay, metal ring ni dia akan sangkut dekat bahagian metal tengah-tengah ni. Syarat dia adalah untuk memastikan bahawa eksperimen ni berjaya, dia mesti memastikan bahawa metal ring dekat bahagian tengah-tengah ni tidak bersentuhan dengan metal dekat bahagian tengah-tengah ni. Ring ni tidak bersentuhan. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini sekarang ni dia bersentuhan. So bermaksud bahawa force dia tak dapat equilibrium force. Okay, dia tak dapat force, resultant force dia bukan 0. Sekarang ni main function kita nak pastikan bahawa force dia 0. Okay, so angle memainkan peranan dan juga force juga memainkan peranan untuk memastikan bahawa metal ring ni tidak bersentuhan dengan metal tengah-tengah ni. It goes over this pulley, and then I have this hanger. Now on the hanger, we have 200 grams. The hanger itself is 50 grams, and then I have another 100. Hanger tu yang ini hanger ni. 150. So there's our 200 grams. Okay, dia dah letak dah 150. Pulling on this black ring up here at 0 degrees of direction. The second vector, vector B, is right here. I have my hanger at 70 degrees. Okay, yang pertama ditetapkan 0 degree, yang kedua ditetapkan 70 degree. Okay, so setiap satu string ni mewakili satu force dan setiap force tersebut angle-nya berbeza. And on the end of the hanger, I have a total of 100 grams. And then vector C is over here at 135 degrees. Tadi 150, yang ini 100 gram, yang ini berapa ni? 130. He's on my circle, and there is another 100 grams pulling there. So these three strings right here, that one, and that one, these represent vector A, vector B, vector C. And as we said, because forces are vectors, these three pulling forces are equivalent to that resultant vector that we found of 232 grams at 45.2 degrees. So you guys should watch that first video in Canvas where we do the addition of vector A, B, and C and get the resultant. All right, so again, what we're saying is these three pulling forces are equivalent to one pulling force of 232 grams at 45.2 degrees. So I could replace these three strings with one string right at 45 degrees approximately and have 232 grams on that, and that would be equivalent to these three pulling forces. Okay, dia nak menunjukkan bahawa setiap total resultant force yang kamu faham adalah single force untuk sum force bagi 1, 2 ataupun 3 ataupun lebih untuk certain object. So objek ni metal ring ni dia ada 3 force yang terlibat. So resultant force ni di bahagian sini dia adalah total keseluruhan untuk ketiga-tiga force yang terlibat ini. Okay? So the challenge is if we want to balance the forces on this ring, if we want to get this ring so that it's centered on this post, so all 4 forces cancel each other, what I need to do is pull directly opposite 45.2 degrees. Because again, these 3 together are pulling at 45. So I have this string set at about 225 degrees. Okay, that's 180 degrees
away from the 45. And because these three strings together, we said, are pulling with an equivalent 232 grams, I should put about 232 grams on this hanger so that this fourth string is pulling with 232 grams directly opposite the resultant. So I'm going to throw some weight on here. We've got 50 already with the hanger. Here's a 100, that's Okay, 50 campur dengan 100. 150. Another 50 is Campur dengan 50, 200. 200. Here's 220. Okay, campur dengan 20, dia akan jadi 220. Here's 230. Okay, campur dengan 10 lagi, 230. And you can start to see that this ring is moving a little bit. I'm going to put 5 grams on there, and let me adjust these strings. Okay, 235. So 235 gram yang diperlukan untuk memastikan bahawa ini adalah resultant force, memastikan bahawa dia equilibrium. Maksudnya sum force untuk ketiga-tiga ini merupakan totalnya adalah resultant force untuk satu string ni, di mana 235 gram yang diperlukan. Okay? That is pretty close. It's definitely between 230 and 235 grams. So it looks like we've confirmed that we can treat these forces as vectors. Okay, that's it. Bye-bye. Okey, daripada video yang cikgu tunjuk tadi, kamu nampak gambaran sikit tak? Dekat laptop kita tak ada lagi kita peralatan untuk eksperimen ni. Tapi yang cikgu tunjuk tadi tu, nampak gambaran sikit tak? Boleh tak? Boleh lah. Boleh lah. Okey, dapat kita tak pasti dekat mata kalau kamu balik nanti kita boleh buat ke tak. Sebab ni silibus yang baru. So, eksperimen yang dilakukan juga adalah yang baru juga. Tak tahulah silibus lama sebelum ni pernah buat ke tak. Tapi yang silibus yang senior kamu ni memang tak ada lah. Gunakan eksperimen ya. Okey, baik. So kita sambung lagi. Kaitan dengan okay, ni dah habis dah. Cuba sentuh dah berkaitan dengan eksperimen ni. So seterusnya kita pergi pada resultant force on an object in various state of motion. Okay. So setiap motion untuk suatu objek tersebut, dia ada resultant force yang mengikut keadaan objek tersebut. Baik. Kita tengok ada certain keadaan kat sini. Okay, kalau kamu tengok dekat bahagian figure 1.3 ni ada buku diletakkan di atas meja. Kalau kamu tengok dekat sini ada dua anak panah. So ada berapa force yang terlibat untuk buku yang stationary di atas meja? Tolong tulis dalam chat apa yang kamu nampak dalam gambar ni. Ada berapa force yang terlibat? Tulis dalam chat. Chat kamu. Okey, dua. Okey. Dua force yang terlibat untuk buku ni. Satu force ke atas, satu lagi force ke bawah. Force ke atas tu maksud namanya adalah normal reaction ataupun normal force. Okey, normal reaction label dia adalah R. Yang kamu tengok sini, R. Okey. Force yang ke bahagian bawah dia adalah weight. Weight ni memang kamu dah familiar dah. Kalau cikgu tanya sikit, weight formula dia apa? Tuan tulis dalam chat. Berat. Apa formula dia? W is equal to MA. Okey. A tu G lah, gravity ya. Okey. Mass darab dengan acceleration, gravitational acceleration, mg ya. Okey, MA. Okey, so itu adalah formula untuk weight. Okey. So kalau buku ni dia letakkan di atas meja, okey. Disebabkan apa dia stationary, disebabkan apa dia tak jatuh ke bawah, disebabkan oleh dia ada normal reaction yang menolak dia ke atas, sebab tu buku tu boleh static. Sekarang ni cikgu nak tanya, buku ni kalau kita tak ada meja ni, sepatutnya dia jatuh ke bawah. Sekarang ni cikgu tanya, bila dia letak atas meja, tiba-tiba ada force tolak ke atas. Force tolak ke atas ni, force datang daripada mana? Tolong tulis dalam chat. Force tolak ke atas ni datang daripada mana? Kalau yang gambar ni. Kalau buku tak ada meja ni, terlepas, dia akan jatuh. Dia akan pergi kepada weight terus je, jatuh ke bahagian bawah. Tapi bila kita letak atas meja, okay, dia ada force ke atas, ada force ke bawah. Force ke atas ni adalah force daripada mana? Datang daripada mana? Tolong tulis dalam chat. Tak tahu, tulis tak tahu. Meja, ya betul. Permukaan meja, ya. Maksudnya meja tersebut dia memainkan peranan untuk force tolak ke atas. Memastikan buku tu tak jatuh ke bawah. Okey? Sebab tu kalau kamu tak ada meja, lepaskan.
dia akan jatuh ke bahagian bawah. Cuma ni cikgu nak tanya sikit. Bila dia jatuh ke bahagian bawah, kalau tak ada meja buku tu lepas dia akan jatuh macam pen ni. Cikgu lepas dia jatuh ke bawah. Tapi pen ni okey. Pen ni lepas tak ada meja dia jatuh ke bahagian bawah. Soalan cikgu, berapa force yang terlibat? Tulis dalam chat. Betul. Berapa force terlibat? Satu. Satu, betul lah? Satu. Dua, adik jawab dua. Okey, jawapannya dua. Adik jawab dua, ada jawab satu. Jawapannya adalah dua force. Masih lagi dua force. Cumanya, ni tak ada meja sekarang ni, cikgu lepaskan. Cumanya dia jatuh. So, apa yang kamu boleh kaitkan? Dia masih lagi normal reaction R dan juga weight. Cumanya bila cikgu jatuhkan macam ni, maksudnya nilai antara weight dan juga R tu kamu boleh relatekan macam mana? Tuan tulis dalam chat. Nilai weight lebih kuat daripada normal force. Okey, betul. Good. Maksudnya nilai weight lebih lagi daripada nilai weight ke bawah, lebih lagi daripada nilai ke atas, sebab tu dia jatuh. Kalau buku ni yang dekat dalam buku teks kamu, buku ni apa relationship antara W dengan R ni? Tolong tulis dalam chat. Equal. Okey, good. Sama dengan dia, betul, equal. So bila stationary, satu benda stationary, dua force yang terlibat weight dan juga normal reaction. Okay, R. Okay, so force dia adalah equivalent. Okay, sama di antara satu sama lain. Okay, seterusnya sebelum kita pergi bahagian sini, kita pergi bahagian bawah. Yang dua ni, yang bawah ni, trailer ni. Okay, trailer ni dia bergerak ke arah kanan. Dia kontak dengan jalan. Yang ini buku kontak dengan meja, yang ini still kontak dengan jalan, dan dia berjalan dia bergerak ke arah kanan. Okay, dia bergerak ke arah horizontal dia bergerak. Yang buku ni tak bergerak, yang ini bergerak. Trailer ni bergerak. Okay, dia bergerak ke arah kanan. So berapa force yang terlibat? 4 force yang terlibat. Tolong ingat. Kalau benda tak bergerak, 2 force terlibat. Kalau benda yang bergerak, 4 force terlibat. Okay, boleh? So 4 force tu adalah apa? Weight, benda yang sama tadi, weight. Normal reaction, dia ada tambah lagi 2 daripada segi horizontal punya. Okay, iaitu direction of motion ataupun pulling force. Pulling force. Dan yang berlawanan dengan pulling force adalah frictional force. So ada 4 force terlibat. Satu ke atas, satu ke bawah, satu ke kanan, satu ke kiri. Benda yang bergerak. Benda yang bergerak ada 4 force. Benda yang tidak bergerak, yang bertindak kepada dia adalah 2 force saja. Cumanya, kalau kamu tengok dekat bahagian sini, benda ni bergerak juga. Cumanya dia bergerak atas dan bawah. Ni bergerak kiri dan kanan. Kalau kiri dan kanan dia ada kontak, maksudnya dia ada 4 force. Tapi kalau benda yang bergerak, okey, benda yang bergerak tapi dia tak kontak dengan bahagian kiri, tak kontak. Dia bergerak ke atas. Dia bergerak hanya vertikal sahaja. Okey, dia gerak vertikal sahaja. So dia masih lagi merangkumi 2 force sahaja yang terlibat. Okey, force ke atas dan juga force ke bahagian bawah. Bawah weight, atas dia adalah normal reaction lah. Sebab bahagian sini dia tulis thrust. Okay. Okay. Sorry. Normal reaction benda yang kontak dengan bahagian surface. R ni adalah force yang terlibat apabila satu objek tersebut dia bersentuhan dengan sesuatu surface. So kita namakan dia sebagai R. Ini bersentuhan dengan surface, kita namakan sebagai R, normal reaction. Tapi kalau dia tak bersentuhan, contohnya macam roket ni, kita namakan force ke atas tu namanya adalah thrust. Okey, engine thrust ke atas Okey. Okey, baik. So ada satu lagi force di mana objek tersebut dia dalam keadaan inclined plane. Okey, kejap. Ni kena conteng sikit Okey, so kita ulang balik yang tadi.
ada bongkar dekat atas meja, stationary, tidak bergerak. So berapa force yang terlibat? Tolong tulis dalam chat. Tolong tulis dalam chat berapa force yang terlibat. 2 force yang terlibat. Apa force dia? Tolong tulis dalam chat. Apa force dia yang terlibat? Yang dua tu. Normal force dan juga weight. Okay, normal reaction R dan juga satu lagi force ke bahagian bawah weight. Ini stationary, tidak tidak bergerak. Okey. Satu benda yang bergerak. Dia bergerak moving. Ya. Okey, dia moving. So kalau moving bermaksud dia contact surface, dia bergerak. So dia ada berapa force yang terlibat dia bergerak? Tuan tulis dalam chat. Dia contact, dia bergerak. Okey, 4 force yang terlibat. 1, 2, 3, 4. Okey. So yang kita bergerak kat sini kita namakan dia sebagai force biasa lah. Okey. Kalau sebalik daripada, katakanlah dia bergerak ke arah kanan, dia bergerak ke arah kanan. So force yang dia bergerak, seterusnya force yang berlawanan dia adalah frictional force, FR. Okay. Atas still sama juga, normal reaction R, dan juga bawah adalah weight. Okay, boleh So yang ini stationary, yang ini moving. Okay, so dah habis untuk yang itu. So sekarang ni cikgu nak ajar satu benda, yang ini tolong alert sikit. Sebab dia berkaitan dengan inclined plane. Satu benda yang dia sengit, dia tidak dalam keadaan yang menegak, bukan dalam keadaan yang mendatar. Kalau mendatar macam ni, meja, okey, bongkah tu ada atas meja. Okey, ni mendatar. Kalau mendatar ni kamu boleh senang lah, 4 force dia terlibat. Bawah, atas, kiri, kanan. Okey, 4 force dia. Tapi kalau dia incline plane, dia condong, kita letakkan bongkah ke atasnya. Sorry. Terlebih pula ni. Okey, bongkah ke atasnya. Okey. So masih lagi 4 force tadi terlibat, cuma ni dia ada penambahan. Okey, sekejap cikgu tukar warna dia. Okay. Force yang terlibat, force yang ke atas adalah R. Okay. Force yang ke kanan, katakanlah kita gerakkan dia ke atas, kita tolak dia ke atas, So tolak ke atas, force ke atas, force lah. Force yang menolak ke, force yang moving force. Okay. Seterusnya, yang berlawanan sebab dia ada contact, so dia mesti ada friction. So yang berlawanan dia adalah friction. Okey. Baik, weight dia sentiasa menunjukkan ke arah bawah, ke arah bawah. Okey. So weight akan sentiasa menunjukkan ke arah bawah weight. Okey, boleh? Okey. So ada satu force lagi di mana dia berlawanan dengan normal reaction. Normal reaction ni sini. Okey. So ada force ke bahagian bawah tu adalah sebab dia kita main axis sekarang ya. Ni y axis, ni x axis. So sini fx, sini adalah fy. Fy ni merangkumi normal reaction. Okey. Sorry, yang bawah ni tak ada ni. Dia force dia ke atas je lah. Cuma yang bahagian sini dia adalah fy. Okey. Ataupun normal reaction fy. Dia sentiasa menolak ke atas. Cumanya weight dia ni dengan normal reaction dia tidak dalam satu axis. Dia tidak berada dalam satu axis. R ni dengan weight tidak berada dalam satu axis. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, ni weight, ni R dalam satu axis yang sama. Dalam axis Fy. Kalau yang ini dalam axis yang sama Fx. Sekarang cikgu nak tanya sikit. Fx ni kalau Fy merangkumi R dengan weight. Kalau Fx merangkumi apa dan juga apa? Tolong tulis dalam chat. Sebelum cikgu teruskan yang ni.
Fx ni merangkumi apa? F dengan Fr. Okey, good. Force biasa, katakanlah kat sini dia bergerak ke bahagian kanan, force biasa, dan juga force friction. Okey. So kedua-dua ni merangkumi Fx. Yang ini kedua-dua ni merangkumi Fy. Cumanya kalau inclined plane, Fr dengan F ni merangkumi Fx. Okey, Fx ni. Okey, yang ini Fy ni R sahaja. Fy. Okey. Satu lagi, kalau weight dia ada dalam dia punya axis yang tersendiri. Axis yang tersendiri. Kalau kamu belajar sebelum ni, kalau ada ni graf Fy, Y lah. Y, X. Kalau ada satu axis lagi, kita namakan dia sebagai Z lah. So ada 3 axis lah. So W ni lebih kurang macam axis yang baru lah. Z. Sebab dia berada pada inclined plane. Bila condong saja weight sentiasa menunjukkan ke arah bawah. Tapi normal reaction dia dah jadi serong. Sebab itulah dia lain sedikit daripada yang mendatar macam ni. Okay, tolong take note sikit. Okay. So bila dah jadi inclined plane macam ni, so kamu boleh susun mengikut segitiga. Segitiga ni penting. Tolong fahamkan. Segitiga ni ini penting. Sekejap. Lukis balik boleh tak? Lukis balik ya. Ada segitiga inclined plane. Lepas itu bongkar ke warna kuning. Okay. Seterusnya R dia terus ke bahagian bawah. Seterusnya F R, yang ini adalah F, ini adalah W. Okey, baik. So kamu boleh susun untuk segitiga di mana, ini cikgu buka bawah lagi. Katakanlah dekat bahagian sini ada angle dia 30 degree contohnya. Okey. So bila kamu dah susun macam ni katakanlah weight dia ke bahagian bawah. So sini 90. Berapa angle dekat bahagian sini? Tolong tulis dalam chat. Ni segitiga segitiga. Angle dekat bahagian sini berapa? Kalau sini 90, sini 30, sini berapa? 60. Okey, sini 60. Okey, 60 Baik, seterusnya ini adalah Fy. Ini adalah Fx. Fy dengan Fx. So degree antara Fy dan juga Fx dia adalah 90 degree, 90 darjah. Okey, 90 darjah. Angle yang paling penting adalah yang kamu perlu cari adalah angle dekat bahagian sini. Yang menghubungkan di antara Fy, ni Fy, Fx dengan weight supaya kita boleh buat segitiga. So angle dekat bahagian sini berapa? Tolong tulis dalam chat. Sebab ni 180, sini dah 90, sini dah 60, sini berapa? 30. Okey, good. 30. Okey. So dah dapat angle kat sini. Angle kat sini paling penting untuk menghubungkan Fy, menghubungkan Fx dan menghubungkan weight. Okey. So kita susun balik, cikgu keluarkan ketiga-tiga ni supaya kita boleh dapat segitiga. Okey, katakan kita buat R dulu Cikgu buat susunan yang sama juga, R. Okey, R sebelah sini, ni R. Cikgu ambil R ni, okay, R. Okey, baik. Seterusnya ambil weight pula. Weight sini. R, weight. R, weight. Berapa angle di antara ni? Boleh dalam chat? Di antara R dengan weight. Angle dia berapa? Hello. Angle antara R dengan antara weight ni. Angle dia berapa? Boleh dalam chat? Okey, Omar. 30. Okey. Angle sini 30. Okey. So, okay, so sini Fy, sini Fy. Okay.
Sini adalah weight, sini adalah weight. Sekarang ni nak menghubungkan supaya dia jadi segitiga, FY, ni FY, ini FY. So 90 degree daripada FY dia mesti dah FX, FX. So yang T pula. Sorry, yang ni FN. Okey, yang FX ni bawa ke bahagian bawah. Yang ini bawa ke bahagian bawah. So dia akan jadi macam ini. Kata kalau dia bergerak ke bahagian bawah sebab friction dia lebih. Okey. So FR dia. So ni 90 degree. So di sini adalah FX. Ni adalah FY, dia mesti 90 degree. FX, FY, FX, FY, weight. Okay? So, segitiga kamu akan dapat macam ini. Faham ke tak? Tak faham, cakap kita faham. Kita ulang balik sekejap lagi. Faham ataupun tidak? Macam mana boleh dapat segitiga macam ni? Boleh dalam chat. Faham ke tak faham? Yang lain, Syahir. Macam mana dapat segitiga ni? Dia FX, dia adalah FY dekat bahagian sini, dia adalah weight. So susun balik supaya dia jadi macam ini. Boleh? Boleh tak? Okey, so apa pentingnya segitiga ni? Pentingnya adalah untuk kamu cari bahagian-bahagian yang tertentu. Contohnya katakanlah dia bagi weight dia, sekejap kita tukar warna pula. Katakanlah dia bagi weight dia adalah 500 Newton. Okay, dia bagi weight 500 Newton. Dia minta kamu cari R. Dia minta kamu cari R. Okay, so daripada triangle ni kamu dah boleh dapat dah yang bahagian sini kata ni angle dia 30. So dekat bahagian sini adjacent. Dekat bahagian sini adalah hypotenuse. Dekat bahagian sini adalah opposite. So kalau kita nak cari adjacent ni, kita nak gunakan soh cahtua mana satu? Sebab dia bagi nilai dekat weight ni 500 Newton. Kita nak guna soh cahtua. Yang mana satu? Soh cahtua. So, kita nak cari adjacent. Mana satu? Kita gunakan cah. Cos. Ya, betul. Cos. Okay. So, dapat cos 30 is equal to adjacent, adjacent A tu yang kita nak cari over hypotenuse 500. Okay, so kita dapat nilai adjacent. So kalau dalam soalan bila inclined plane dia bagi weight, so kamu dah boleh cari dah untuk dia punya normal reaction dia berapa. So pentingnya untuk buat segitiga ini. Okay, boleh ke tak boleh? Faham ke tak faham? Yang tadi yang respon faham dalam 4 orang yang tu. Yang lain-lain okey tak? Hello? Boleh faham? Okay, kalau tak boleh nanti PM cikgu personal ke ataupun nanti tengok balik video ni. Okay? Untuk kefahaman kamu yang lebih. Okay, baik. Nah, kita masih ada lagi dalam berapa minit? 6 minit. Sekejap lagi masuk balik. Kita keluar je nanti terus masuk balik. Okay, so ini yang cikgu terangkan pada kamu tadi. Bila ada bag tersebut, kita nak tolak dia ke mana ni? Free body diagram of a bag on the inclined plane. Okay. Kata kalau kita nak tolak dia ke atas. Okay, tolak dia ke atas, so dia ada normal reaction. Weight dia bukan dalam axis yang sama dengan normal reaction. Weight dia ke bahagian sini. So force, frictional force. Okay. Okay, nanti kita akan pergi lebih lanjut berkaitan dengan inclined plane. Itu adalah basic dia lah. Macam cara nak tahu triangle untuk penghasilan FY, FX dan juga weight. Okey, baik, seterusnya. Bila objek yang stationary macam cikgu cakap tadi, kereta ni tak bergerak, so dua force saja yang terlibat, common reaction dan juga weight. Okay, so acceleration dia zero. Okay, dia tak bergerak sebab tu acceleration dia zero. Velocity pun zero sebab dia tak bergerak. So resultant force dia adalah zero. Okay, resultant force dia adalah zero sebab
Yang ini tak bergerak kiri kanan tu memang zero dah. Atas bawah weight dia ada dan normal reaction dia sama dengan weight sebab dia tak bergerak ke atas, tak bergerak ke bawah. So resultant force dia adalah zero keseluruhannya. Okey, baik, seterusnya yang nombor 2, yang ini penting. Stationary resultant force dia zero. Kalau benda yang bergerak, still ada juga resultant force dia zero dengan syarat dia bergerak dengan uniform velocity. Bermaksud kereta, kalau dia tak bergerak, 2 force sahaja yang terlibat. Kalau dia bergerak, 4 force terlibat. Ni contohnya 4 force. T, FR, R dan juga weight. Okay, thrust. Thrust, force reaction, R dan juga weight. Cumanya resultant force dia masih lagi zero sekiranya dia bergerak secara uniform velocity. Bermaksud force untuk kesemuanya adalah sama, atas bawah sama, kiri kanan juga sama. Sebab apa? Acceleration dia zero. Kalau kamu dah belajar sebelum ni, kalau velocity dia uniform ataupun constant, maksudnya kita bergerak kereta kita bawa 70 km per hour daripada satu tempat ke satu tempat, kita bergerak velocity yang sama saja. Acceleration dia akan jadi, boleh tuan check? Kalau velocity kita samakan daripada awal sampai akhir, acceleration dia akan jadi apa? Zero. Okay, acceleration dia akan jadi zero. So kalau acceleration dia zero, kalau kamu tengok kat sini acceleration dia zero, resultant force akan jadi zero. Sebab apa? Formula untuk force adalah F is equal to ma. F is equal to ma. So bila A ni zero, automatic F ni akan jadi zero. Sebab tu resultant force dia zero. So sini, atas, bawah, nilai dia sama. Contohnya kalau sini 50, sini pun 50. Kalau sini 100 Newton, sini pun 100. Even dia bergerak. Dia bergerak. Kalau kamu fikir kalau dia bergerak, maksudnya force dekat sini dengan sini berbeza lah kan? Tak. Tolong bezakan. Force dia tak sama, force dia sama, okay? Disebabkan oleh apa? Acceleration dia. Acceleration dia zero. Bila acceleration dia zero, maksudnya tidak ada resultant force. Force dia zero. Okay, boleh? Tolong bezakan velocity dengan acceleration. Dia bergerak, kalau bergerak ada velocity. Cumanya kalau dia bergerak secara velocity yang seragam, acceleration tidak ada. Kalau velocity dia increase, acceleration dia akan ada bacaan. Kita ada 1 minit lebih lagi, kalau keluar tolong masuk balik. Okey, seterusnya. Kalau object moving with a uniform acceleration, okey, ini baru ada acceleration. Okay, bila ada acceleration, barulah menunjukkan bahawa resultant force dia bukannya zero. Maksudnya kereta tu dah pecut. Katakanlah dia bergerak 70 km per hour, tiba-tiba ada polis kat belakang. Horn ataupun polis kat belakang nak kejar dia penjenayah kan, polis kat belakang nak kejar dia. So dia tekan minyak, dia speed daripada 70 km per hour kepada 200 km per hour. Laju betul. Dia speed. So dia accelerate. Bila ada acceleration, bermaksud force mana yang akan jadi berbeza antara satu sama lain. Yang Fx ke Fy? Tolong tulis dan cek. Yang axis X ke axis Fy yang akan jadi berbeza dia punya force dia. Fx, ya betul. Okay. Dekat bahagian thrust tu yang T ni, dekat bahagian thrust ni ataupun F ni lebih lagi daripada frictional force. Okay. So dia akan menyebabkan dia memecut laju. So bila ada pecutan, akan ada force. Bila akan ada force, resultant force ada. So resultant force ada nilai. Nilai dia bukan zero. Kat sini dia tulis bukan zero. Acceleration dia pun bukan zero. Velocity increase. Okay. Boleh? Faham ke tak? Boleh lanjut? Tinggal 1 minit. Faham ke tak? Okay, faham kan?